Anda sedang mendengarkan cerita-cerita seram di channel Zulaika Roslan. Jangan lupa klik button subscribe dan aktifkan sekali notifikasi loceng supaya anda tidak ketinggalan cerita-cerita baru. Di akhir video nanti, jangan lupa like, share dan komen. Selamat mendengarkan cerita-cerita seram. Cerita yang pertama ni berlaku kepada Irene dan pada masa kejadian tu dia baru sahaja berusia 15 tahun. Irene dan keluarga dia berpindah ke rumah baru, sebuah rumah teres 2 tingkat dengan 4 buah bilik yang mana bilik tersebut berada di bahagian atas rumah, di aras yang kedua lah. Dan rumah yang ayah Irene beli pada masa tu merupakan rumah tepi ataupun corner lot punya rumah lah. Irene dia ada dia adalah dua beradik Irene dan juga seorang adik lelaki yang pada masa tu baru saja berusia 10 tahun. So awal dia berpindah, keluarga dia memang ada buat kenduri kesyukuran, ada buat kenduri doa selamat lah. Jadi macam kalau nak diikutkan menurut Irene, waktu awal dia pindah tu ayah dia macam dah sempurnakan tanggungjawab awal lah. Lebih kurang macam tu. Jadi masa seminggu awal diorang pindah tu macam okey. Yelah mungkin disebabkan diorang baru nak sesuaikan diri dengan rumah kan. Jadi diorang memang agak keletihan sebab baru je unpack barang semua kan. Jadi Irene rasa macam seminggu awal dia pindah pada masa tu macam tak ada apa-apa pun, macam okey je sebenarnya. Tapi bila dah masuk minggu yang kedua, Irene mula terkena gangguan. Selalunya Irene kata lepas jam 12 malam, Irene akan kerap kali dengar bunyi tangga. Dia dengar macam bunyi orang main tangga pun ada sebab dia kata kalau bunyi orang naik, orang turun mungkin dia akan dengar 2 kali. Bunyi orang turun dan bunyi orang naik. Tapi dia dengar macam bunyi tersebut berkali-kali. So dia rasa macam bunyi orang main tangga lah. Awalnya, dia masih lagi fikir yang bunyi tangga tersebut mungkin ialah bunyi tangga sebab family members dia turun bawah. Mungkin mak ayah dia ke turun bawah. Dia tak rasa yang adik dia sebab adik dia adalah seorang yang sangat penakut. Jadi dia rasa yang mungkin turun bawah itu ialah mak atau ayah dia. Dan Irene ni punya keluarga, diorang dah dibiasakan pada jam 10 malam diorang semua akan naik atas masuk bilik dan tidur. Sebab mak Irene ni cikgu. Ayah Irene taklah. Ayah Irene ni dia memang kerja ikut shift. Tapi kalau ikutkan style disiplin diorang pada masa tu, memang Irene kata jam 10 malam diorang dah naik atas. Irene dah masuk bilik, adik dia pun dah masuk bilik untuk tidur. So sebenarnya memang dia rasa macam agak hairan lah bila dia dengar bunyi tangga tu macam berulang-ulang. Tapi dia tak adalah fikir apa. Dan bila bunyi tangga tu, dia rasa macam dah semakin kerap sangat bunyi, dia dah mula timbul satu rasa ingin tahu. Sebabnya mula-mula bila dia dengar bunyi tangga tu dia ignore lagi, abai lagi. Tapi bila bunyi tangga tu dah semakin kerap bunyi, setiap hari dia akan dengar dan selepas pukul 12 malam dia dengar bunyi tangga tu, jadi timbullah satu perasaan yang boleh dikatakan pada masa tu dia nak tahu siapa ni dalam family dia yang ulang-alik banyak kali naik turun ni. Pada masa tu dia tidak fikir benda-benda lain. Okey, dia memang fikir yang itu adalah salah seorang ahli keluarga dia. So apa yang dia buat adalah dia decide kan, dia buat keputusan satu hari tu hari Jumaat, esoknya tak cuti. Esoknya cuti tak sekolah. Okay, hari Jumaat, esoknya cuti dan tidak sekolah. Biasanya memang diorang tidur sedikit lewat daripada biasa. So apa yang dia nak buat adalah pada masa tu dia nak tengok siapa yang main tangga pada masa tu. Dia decide nak tunggu sampai pukul 12 dan nak tengok siapa yang sebenarnya bermain tangga pada masa tu. Jadi pada masa ni Irene dia tak tengok TV. Selalunya kalau pukul hari Jumaat, dia kata kalau ada cerita best dekat TV3 yang mega movie tu, dia akan duduk dekat bawah dan tengok TV lah. Tapi kalau tak ada, dia akan duduk dekat bilik dia je layan MP4 masa tu, MP4. So pada masa tu dia duduk dekat bilik dia sambil layan MP4, layan video klip. Masa tu dia memang hantu K-pop dia kata. So dia pun layan. Dan bila dah menjelang pukul 12 malam, dia dengar bunyi tangga tersebut. Okay, bila dia dengar je bunyi tangga tu, first bunyi tangga tu mula-mula bunyi je, dia biar dulu, dia abai dulu sebab dia nak tengok lah bunyi tu berulang ke tak, ataupun selama ni dia salah dengar ke macam mana kan. So dia biar dulu. Dan second bunyi dengar lagi. Okay, ni bunyi yang kedua Okay. So dia tunggu lagi.
Masuk kali yang ketiga, dia dengar lagi sekali bunyi 3, bunyi pintangga. Terus dia kata, okey aku nak bangun, aku nak tengok siapa main tangga. So dia pun bangun, dia pergi dekat pintu dia kan, dia perlahan-lahan buka pintu bilik dia, tapi dia tak buka pintu bilik dia seluas-luas alam. Tak, dia buka sikit je sebab dia nak ngintai sikit je, dia nak ngintai kat tangga siapa yang sedang bermain dekat tangga macam tu. Dan Irene ni pula bilik dia memang betul-betul dekat tangga. Jadinya dia adalah orang yang memang akan nampak dan dengar bunyi tangga tu. So dia pun buka sikit, dia pandang dekat luar bilik, memang dia terus nampak tangga. Dia pun tengok melalui celah pintu bilik kecil yang dia buka tu, dia tengok. Okey, masa dia tengok ni, tak ada siapa. Tak ada siapa dan tak ada bunyi. Jadi masa ni dia fikir, oh okey, mungkin mak atau ayah dia dah turun ke bawah lah kot. Sekejap lagi baru dia orang naik balik ke, dia fikir macam tu lah. So dia pun macam tunggu je lah, tunggu. Ngintai juga nak tengok kalau let's say dalam beberapa minit tu ada orang yang nak naik ke apa kan. Tapi masa dia tengah syok mengintai ni, lain pula yang dia dengar. Bunyi lain pula yang dia dengar. Dia dengar macam seakan-akan bunyi pintu. Dan pada masa ni, dia tak pasti bunyi pintu yang dia dengar tu, bunyi pintu yang ditutup mahupun dibuka. Sebabnya dia dengar bunyi pintu saja, tapi dia tak nampak pintu mana yang terbuka ataupun tertutup. Sebab mata dia fokus kepada tangga pada masa tu lah. So, bila dia dengar seakan-akan bunyi pintu tu, dan bunyi pintu tu datang daripada belakang, okey, sama ada daripada bilik mak dia, adik dia, macam tu lah. Disebabkan dia kan bilik first, bilik pertama yang memang dekat dengan tangga. So, dia pun buka lah pintu bilik dia. Disebabkan dia dengar bunyi pintu tadi kan. Mula-mula kan dia mengintai je, tapi akhirnya dia buka pintu bilik dia dan dia nak tengok bilik mana yang terbuka mahupun tertutup. Sebenarnya masa ni, kalau let's say pintu bilik terbuka tu merupakan pintu bilik mak atau ayah dia ataupun bilik adik dia, kemungkinan besar diorang dah keluar dan diorang dah nampak Irene dekat tepi tu kan. Tapi tak. Bila Irene dengar bunyi pintu bilik, Irene hanya sekadar dengar bunyi pintu bilik. Tak ada siapa yang keluar daripada bilik. So, Irene pun buka pintu dia dan nak tengok pintu manakah yang terbuka. Depan bilik Irene merupakan bilik mak dan ayah dia, dan sudah tentulah dia memang nampak pintu bilik tu tak terusik langsung. Sebelah dia merupakan bilik adik dia dan masih lagi elok tertutup. Dan yang dia nampak pintu terbuka tadi tu adalah pintu di sebuah lagi bilik. Dan bilik tersebut sebenarnya adalah bilik kosong. Okey, kan tadi saya bagi tahu yang rumah dia ada 4 buah bilik kan. So hanya 3 bilik sahaja yang telah pun digunakan oleh mereka, manakala satu bilik lagi memang tujuan ayah dia nak buat bilik tetamu, tapi pada masa tu masih lagi belum siap lah. Jadi bilik tersebut merupakan bilik kosong. Jadi masa Irene tengok dan Irene nampak pintu bilik kosong tu yang terbuka, sedangkan selama ni memang tidak pernah sama sekali pintu bilik tersebut terbuka secara tiba-tiba, Irene rasa sangat-sangat pelik pada masa ni. Dia rasa pelik sangat. Kenapa pintu bilik yang tak pernah terbuka tiba-tiba terbuka dengan sendirinya? So, apa yang berlaku pada masa tu adalah Irene ni dia macam nak beranikan diri dia nak pergi dekat bilik tu dan nak pergi tengok. Sebab Irene kata masa ni memang tak ada terfikir hantu ke apa tak, sebab itu adalah rumah dia. Dia tak terfikirlah pula itu adalah gangguan yang supernatural, kata dia. So dia pun macam nak pergilah tengok dekat bilik tu kan. Kenapa pintu bilik ni terbuka? Tapi masa dia baru je nak keluar daripada bilik dia nak pergi tengok dekat bilik tu, pintu bilik yang terbuka tu sekali lagi tertutup. Pintu bilik tu dia bukan terhempas tetapi tertutup. Tertutup dengan sangat perlahan seolah-olah macam ada orang yang tolak. Jadi masa ni
Kan masa ni dia dah barulah macam orang kata dah seram dan dah ketakutan. Boleh dikatakan dia agak terpinga jugalah masa tu. Tengok pintu bilik tu macam tu. Jadi dia pun buat apa? Dia teruslah lari masuk dalam bilik dia, selubung bawah selimut. Sumbat telinga dengan MP4 dia. Dan yang anehnya, lepas dia masuk bilik, dia kata dia boleh dengar lagi bunyi tangga. Padahal tadi masa dia ngintai, bunyi tangga tu langsung tak ada. Lepas dia masuk balik bilik, bunyi tangga tu kedengaran lagi. Macam seolah-olah bunyi tersebut memang sengaja ditumpukan kepada dia. So esoknya dia kata dia cerita juga dekat parents dia. Tapi parents dia ni macam tak berapa indah. Sebab parents dia kata dia ni bermimpi. Mungkin mainan tidur, mungkin dia ngigau. Parents dia kata macam tu. Mungkin juga sebab parents dia tak nak dia takut ke apa, dia tak pastilah. Tapi pada masa tu sebenarnya dia memang agak marah. Sebab bila dia cerita dekat mak dengan ayah dia, mak dengan ayah dia cakap dekat dia, kau ngigau ni kak. Dah jangan fikir bukan-bukan. Mak dengan ayah dia cakap macam tu. So memang stres jugalah Airin pada masa tu. Sebab dia rasa macam tak ada tempat nak story. Sedangkan dia nampak benda tu terjadi depan mata dia. Bunyi tangga tu sebenarnya kedengaran berterusan tau sepanjang Airin tinggal dekat situ. Cumanya Airin kata selepas saja daripada peristiwa tu dia memang tak nak sangat dah ambil tahu ke ambil peduli, tak nak. So dia apa yang dia tahu, dia cuba untuk lelapkan mata dia selena mungkin sebelum pukul 12 malam. Okay. Dan apa yang lagi hairan sebenarnya, Airin kata bunyi tangga tu mak ayah dia, adik dia seorang pun tak dengar. Dia seorang je yang dengar. Sebenarnya kalau adik dia tak dengar, dia fikir logik juga sebab adik dia tu memang tidur mati. Tapi mak dengan ayah dia ni, sebab selain daripada Airin, mak dengan ayah dia pun boleh, kalau dah diikutkan kedudukan bilik tu dekat juga dengan tangga tu, macam pelik lah kenapa mak dia tak dengar. So sebelum saya lupa, rumah dia ni jubin dia adalah jubin kayu. Okey, jubin kayu lama tu. Jadi kalau naik dia akan ada bunyi sikit lah. Dia berbeza dengan jubin yang biasa dekat rumah kita tu. Okey. So, dipendekkan cerita, Airin ni sampai dah macam terbiasalah bila dia dengar bunyi tu kan. Dan dia pun rasa macam dah tak hairan. Jadi dia kata, aku dah tak peduli pasal bunyi tu. Kau nak naik turun tangga sampai kau penat, nanti engkau janji kau jangan kacau aku. Okey, dia fikir macam tu dah. Okey, tapi sebenarnya cara pemikiran dia tu dah tersilap. Sebabnya gangguan tu bila dia ignore jadi pula makin teruk. Tak tahu kenapa. So kiranya pada suatu hari tu Airin kata kan dia duduk dekat bawah. Okay, dia tengok TV, dia tengok movie, mega movie masa tu. Dia kata TV3. Okay. Ayah dia pada masa tu memang belum balik sebab ayah dia memang kerja shift. Jadi masa tu ayah dia balik lebih kurang pukul 12 daripada office. Kemungkinan besar ayah dia sampai rumah dalam pukul 1 macam tu. Dia katalah. Dan mak dia dekat atas. Mak dia duduk dekat ruang antara bilik. So kiranya dua bilik tu antara tengah-tengah tu memang ada ruang yang besar yang biasanya diorang letak satu meja kecil dan juga ada kerusi-kerusi lah. So mak dia duduk dekat situ sebab mak dia tengah semak buku pelajar. Mak dia kan cikgu kan. Adik dia tak payah cakap lah. Adik dia memang tengah sibuk main game dalam bilik. Jadi Airin ni seorang je lah dekat bawah. Dan masa tu dia tak ingat dia tengok cerita apa. Tapi yang pasti cerita yang dia tengok pada masa tu agak panjang. Sehingga kan pada pukul 12 malam terpaksa dihentikan untuk midnight punya berita pada masa tu. Jadi disebabkan dia fikir, tak apalah, tunggu je lah ayah sekali. Mungkin cerita ni lagi sejam habis, lagi setengah jam habis kan. Alang-alang. Dan mak dia pun belum tidur. Mak dia punya style, kalau ayah dia belum balik, mak dia memang tak akan masuk tidur. Mak dia akan tunggu ayah dia balik. So dia tahu mak dia masih jaga kat atas. So dia pun macam tak apalah, sementara night line tu dia nak bangun, dia nak pergi buat roti lah dekat dapur. So dia pergilah dekat dapur, dia buat roti biasa je. Dia nak sapu mejerin pelantar macam tu je. So masa dia tengah buat roti ni, sambil-sambil dia termenung. Okay, zaman ni dia kata memang tak ada handphone lagi. So sambil-sambil dia buat roti, dia terdengar orang panggil nama dia. Dia dengar orang panggil nama dia. Airin. Mula-mula bila dia dengar, dia abaikan. Okay, dia rasa macam salah dengar kot sebab sekali je panggil. Dan bila kali kedua nama dia dipanggil, dia dengar macam sebutan tersebut sangatlah jelas memanggil nama dia. Airin. So apa yang Airin buat, dia pun pergilah dekat tangga dan nak mengintai. Dia nak ngintai ibu dia lah kan. Sebabnya ibu dia memang ada dekat tengah-tengah tu je. So dia tahulah kalau let's say ibu dia panggil dia, memang dia akan dengar lah suara ibu dia panggil dia. So dia pun ngintai.
Ngintai dan tengok, dia rasa macam tak ada orang panggil dia sebab tak ada dengar lagi suara ataupun nama dia dipanggil. Jadi dia buat apa? Dia abaikan lagi sekali. Dan bila dia abaikan kali ni, dia pun pergilah lagi sekali ke dapur nak kemas-kemas sikit sebab tadi dia buat roti, nak jalan pergi dekat ruang tamu, nak duduk dekat ruang tamu lah, nak tonton, nak sementara nak tunggu Nightline tu habis. Dan kali ni dia dengar lagi sekali nama dia dipanggil. So bila dia dengar nama dia dipanggil kali ni, dia dengar betul-betul, dia rasa macam bunyi panggilan tersebut berada di sebalik tangga. Dekat sebalik tangga dia macam ada satu ruangan sikit dekat dekat belakang tangga tu. Diorang just letak meja kecil dengan perhiasan kat situ. Memang ada ruang sikit dan memang dekat situ gelap ya amat. Kalau dia tak buka lampu, memang gelap teramat sangat. Kalau dia buka lampu tu macam terang sikit je sebab kat bahagian tu macam terlindung sikit kan. So si Airin ni pun macam orang kata spontan. Bila dia dengar nama dia dipanggil, dia pun macam spontan. Teruslah dia pusing berjalan pergi ke belakang tangga. Okey, mungkinlah dia fikir masa tu, dia pun tak tahu apa dia fikir sebenarnya. Tapi mungkin dia fikir masa tu ialah family members dia kot yang panggil dia kan. Jadi dia pergi dekat belakang tangga, dia tengok memang tak ada siapa-siapa. Okey, fine, tak apa. Ni mungkin perasaan aku je, dia kata. So dia pun pusing balik dekat depan, dia nak duduk balik dekat sofa dia tadi tu, dekat depan TV, nak sambung tengok TV. Tapi masa ni sebenarnya dekat sofa tu dia nampak ada seorang perempuan yang sedang duduk dekat sofa. Dan perempuan ni bila dia tengok, dia memang tak kenal langsung tau. Ya okey, kalau let's say itu adalah mak dia, mestilah dia recognize kan. Tapi dia tak perasan, dia tak cam langsung perempuan tu siapa dan dia memang rasa macam tak kenal. So masa ni terfikirlah macam, macam mana perempuan ni boleh masuk dekat dalam rumah aku? Macam tu lah. Dan dia ada terfikir juga nak jerit panggil mak dia kan. Mak, ada perempuan masuk dalam rumah. Tapi masa dia tengok perempuan ni, dia tak boleh nak berkata-kata. Dia macam terdiam, dia tengok sahaja perempuan tu dan apa yang dia kata dia nampak adalah perempuan tu nampak macam biasa je tapi memang rambut perempuan tu agak panjang. Perempuan tu tak nampak lah macam orang kata apa pontianak ke apa kan. Tak. Dia kata perempuan tu nampak biasa je, cuma rambut dia agak panjang. So masa dia nampak perempuan tu, dia tak boleh nak buat apa-apa, dia seolah-olah kelu, terkaku, dia tak boleh nak menjerit, dia tak boleh nak bergerak. Dia hanya boleh tengok perempuan tu dan dia hanya boleh fikir, Siapa perempuan ni? Macam mana dia boleh masuk? Dia nak jerit nama mak dia ni. Tapi tak tahu kenapa suara dia memang terkunci. Tak boleh nak keluar. So dia hanya diam terkaku dan dia memang tak berjaya nak menjerit. Padahal masa tu dia dah ketakutan yang teramat sangat. Air mata dia pun dah meleleh-leleh nak menunjukkan yang pada masa tu dia takut sangat. Dan last apa yang dia ingat, dia nampak perempuan tu bangun dan macam berjalan seolah-olah ke arah dia. Lepas tu dia kata blank, dunia dia blank dan bila dia sedar balik, dia dah dalam pelukan mak dia. Dan kata mak dia lah, dia ni macam meracau-racau kerasukan. Mak dia yang dekat atas tu, mak dia kata tiba-tiba dia dengar macam bunyi orang menjerit, pergi macam tu. Dan bila dia turun, dia tengok si Airin dah mula macam dalam keadaan yang boleh dikatakan meracau-racau lah. Dan mujur juga pada masa tu, ayah dia telah pun sampai. Jadi family dia bawa dia pergi berubat. Tapi sampai sekarang dia kata dia tak tahu apa yang berlaku pada masa tu. Sebab mak dengan ayah dia tidak ceritakan sama sekali apa yang tukang berubat tu cakap kan. Macam seolah-olah mak dengan ayah dia memang rahsiakan sesuatu benda lah. Apa yang dia tahu adalah pada masa tu dia meracau-racau dan dia memang ketakutan sangat tengok perempuan tu. Walaupun sebenarnya perempuan tu wajah dia tidaklah menyeramkan sama sekali. So itu adalah sebuah perkongsian daripada Airin mengenai pengalaman seram dia ketika berusia 15 tahun.